Hidup kita dibalut dengan masa. Masa terus berjalan, masa terus berjalan. Masa tak tunggu kita, masa tak stop. Masa terus berjalan. Dan kita akan sampai pada masa yang dijanjikan. Umur kita mungkin sampai 70. Masa terus berjalan. Berapa banyak baki yang tinggal pada masa kita, usia kita. Umur kita mungkin setakat 78, 68, 58, 52. Tak berapa lagi baki yang tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati memilih ilmu, tersalah pilih, rosaklah kalbu. Hati-hati memilih guru, tersalah pilih, rosak agamamu. Hati-hati memilih makanan, tersalah pilih, binasa badan. Hati-hati memilih rakan, tersalah pilih, menjadi lawan. Hati-hati memilih isteri, tersalah pilih, menggigit jari. Hati-hati memilih suami, tersalah pilih, bengkak mata kiri. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak terus kepada bicara kita pada malam ini, iaitu kita nak standby untuk tiba bulan Ramadan. Pejam celik, alhamdulillah kita nak bertemu sudah dengan bulan Ramadan, tuan-puan yang dirahmati Allah. Perkara yang pertama sekali yang ingin saya bangkitkan bersama-sama pada malam ini, tuan-puan yang dirahmati Allah, bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, kita nak bangkitkan perkara pertama untuk kita bicarakan adalah apa gunanya kalau tiba bulan Ramadan tetapi hati kita masih tidak bersih. Hati kita masih tidak ada rasa kesungguhan ataupun keazaman yang baik untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ataupun hati kita sudah bosan. Itu yang kita takut. Ataupun hati kita sudah sakit dan mati sehingga tidak rasa apa-apa bila nak datang bulan Ramadan. Jadi kita nak dengar kupasan yang pertama pada malam ini, tuan-puan dan dirahmati Allah, iaitu berkaitan dengan pentingnya kita bersihkan hati kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih Da'i Ahmad yang berbahagia, orang kaya-kaya Panglima kita Seri Amar Diraja, Seri Amir Bangsa Diraja Datuk Abdul Wahab bin Datuk Seri Azizul Hassan, orang besar jajahan kita, yang saya hormati Tuan D.O. dan seluruh ketua-ketua jabatan yang hadir pada malam ini, pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, bila kita duduk dalam masjid ni kita rasa seronok. Saya bila naik seronok. Bila datang masjid ni saya suka kat leha. Sebab ada eskalator. Suka benar saya dapat eskalator ni. Bila duduk tadi, bila juruk acara mengalu-alukan ucapan, saya duk tengok tuan-tuan. Tengok tulisan, tengok seni khat cantik tuan. Allahu Akbar. Kak Leha dah tengok belum ayat tu? Baru malam ni nampak Ustaz. Astaghfirullahalazim. Nampak tapi tak tahu nak baca. Apa benda dia tulis ke atas, dia tulis ke bawah tu. Allah. Apa benda tu, Mat? Allazi apa tu, Mat? Allazina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Kemudian? Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ya. Apa maksud dia Ustaz Ahmad? Orang-orang alladzina yajtanibuna, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, ya, dan perkara-perkara yang fahsya. Illa al-lamam, melainkan illa al-lamam. Itu tak tahu tu.
Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah luas, Sesungguhnya Tuhan kamu luas. luas maghfirahnya, keampunan. Baik. Itu baru satu ayat, Kak Som. Okay, belum lagi tengok ayat ni, saya tak nampak nak dongak ni, tak nampak tuan. Kita pula jadi darah tinggi, nak tengok dongak ni balik rumah penin tuan ni. Kemudian saya tengok pula di situ pemberitahuan awal Ramadan. Tadi dia bagi tahu tentang nuzul Al-Quran, dia bagi tahu dekat kita bila nak berlaku tu nuzul Al-Quran. Bila? Lagi berapa hari? 64 hari lagi. Saat lagi awal Ramadan, dia bagi tahu kita pada kita bila tarikh akan berlaku. Di bahagian depan tu pula ada jadual waktu solat pula. Sekarang dia tulis pada kita awal Muharram pula. 7 Julai akan berlaku awal Muharram. Di depan tu pula dia tulis jadual waktu solat. Apa dia tulis tu Ustaz Ahmad? Inna solat apa Ustaz Ahmad? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna solat kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Ada waktu dia, ada jadual dia pula. Tadi baru saja habis maghrib, sekarang dah nak masuk Isyak, tak lama lagi. Apa sebenarnya Ustaz Kazim ni nak kata apa? Saya nak kata bahawa kita hidup dilingkungi dengan masa. Hidup kita dibalut dengan masa. Masa terus berjalan, masa terus berjalan. Masa tak tunggu kita, masa tak stop. Masa terus berjalan. Dan kita akan sampai pada masa yang dijanjikan. Umur kita mungkin sampai 70. Masa terus berjalan. Berapa banyak baki yang tinggal pada masa kita, usia kita. Umur kita mungkin setakat 78, 68, 58, 52. Tak berapa lagi baki yang tinggal. Sekarang ni tadi, Kak Som, tadi air ni penuh. Meja ni pula tak betul nampak. Bila tolak, tolak nampak tuan-tuan. Jatuh tuan-tuan, tinggal setengah lah. Bukan saya minum pun kat nak. Jatuh tu basah nampak. Meja mereka ni tak betul nampak. Dia sengit nampak. Duk tuang tiap-tiap hari. Berapa banyak lagi baki yang ada dalam botol ni air. Begitulah umur kita. Duk pakai tiap-tiap hari, agak-agak berapa lagi? Macam waktu itu. Bilakah akan berlaku Ramadan? Lagi berapa hari? Dia potong. Daripada 100, tinggal lagi 30 hari. Daripada 30 hari, tinggal lagi sehari. Begitulah umur kita. Dia akan potong, sampai satu saat, maka berpisahlah kita dengan dunia. Bayangkan tuan-tuan, apabila kita menghabiskan usia kita pada benda yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi. Dihabiskan masa membuat benda yang fahsyak. Dihabiskan masa untuk membuat benda yang mungkar. Dihabiskan masa kita berbuat benda yang dosa. Maka kita dipanggil apa? Kita dipanggil orang yang rugi. Sebab apa? Sebab membiarkan masa berjalan, habis tanpa diisi dengan perkara-perkara yang menguntungkan kita di hari kiamat. Ada Ustaz Ahmad ayat dalam Quran tentang masa, tentang rugi. Apa ayat dia Ustaz Ahmad? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husr. Sambung. Illal wa 'amilus salihat wa Cik Leha wa tawasau bis. Alhamdulillah. Ada 3 ayat. Di antara surah yang paling pendek dalam Quran. Surah ni kalau kita baca dengan enak aqtaina masa sembahyang tarawih, lega makmum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Alhamdulillah. Nampak dah. Alhamdulillah. Kita boleh habis awal tak? Kena dia baca ayat banyak pula. Silap datang masjid. Silap tuan. Sembahyang tarawih dia boleh sebut. Silap datang masjid. Allah, kalau aku tahu aku pergi surah depan rumah pun tak apa. 9 suku habis tarawih.
surah Al-Asr. Demi masa. Apa dia demi masa? Ulama-ulama mengatakan bahawa demi masa mempunyai beberapa makna. Yang pertama, apa dia Al-Asr? Orang yang memerah susu. Orang yang memerah susu, orang Arab panggil duk perah susu lembu, susu unta tu, nama dia Al-Asr. Asr. Ada ulama kata wal asri maksudnya apa? Angin yang memusing. Angin yang pusing, angin yang kuat tu dia lipat pokok, dia lipat tumbuh-tumbuhan tu, dia berpusing. Berpusing itu nama dia isar, nama dia dalam bahasa Arab. Yang ketiga, apa makna al-asr? Al-asr maknanya ialah satu waktu sebelum masuk maghrib. Nama dia asar. Sebelum masuk maghrib, nama dia asar. Yang keempat, apa makna al-asr? Al-asr ialah maknanya ialah demi masa. Ada 4 pendapat ulama tentang makna al-asri. Perah susu, angin yang berpusing, waktu asar, dan masa. Al-asr, masa. Maka jumhur ulama kata al-asr maksudnya ialah demi masa. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Innal insan. Siapa dia insan? Semua manusia. Semua manusia ni kata Allah berada dalam keadaan rugi. Dia rugi. Islam ke, tak Islam ke, rugi. Sebab apa? Tidak memahami maksud, tidak memahami, menghayati kenapa dia dijadikan oleh Allah. Maka dia rugi. Adakah semua manusia rugi? Tak. Ada 3 yang tak termasuk dalam ayat ni. Pertama, anak-anak. Anak-anak ni tak rugi. Budak kecil tak rugi. Budak yang belum cukup umur tak termasuk dalam ayat ni. Sebab belum cukup umur. Tu adik kita tu. Umur berapa bulan tu? 4 bulan. Baru 4 bulan. Siap ada tu atas kepala. Tiba-tiba budak kecil tu duduk tidur je. Innal insana lafi khus. Kamu ni rugi man. Budak tu baru 8 tahun, 7 tahun. Tuan-tuan duduk jangan kata dekat dia. Adik, janganlah main TikTok. Anda merugikan masa anda. Nganga budak tu. Dia tak termasuk yang dirugikan sebab belum cukup umur. Boleh faham? Yang kedua, orang yang tak termasuk dirugikan ni siapa? Orang yang hilang akal. Orang gila. Duk berjalan, tak pakai seluar berjalan satu batu gajah ni. Mak topo ini, sesungguhnya kamu berada dalam kerugian. Kenapa baju tak pakai? Tak, dia tak betul, gila, wayar putus. Dia tak termasuk dalam ayat ni. Yang ketiga, siapa dia? Orang yang sakit di hospital, yang duk koma, tak sedar. Alangkah ruginya kamu, kerja tidur je kamu ni. Dia tak termasuk ada ayat ni Kak Som. Lain daripada mereka, termasuk dalam ayat ni. Kita semua berada dalam keadaan rugi, melainkan 4. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang memesan pada kebenaran, orang yang berpesan pada kesabaran. Baik. Apa kaitan al-asri dengan orang yang untung? Dan apa kena mengena dengan soalan Ustaz Ahmad? Hati bila nak masuk dengan Ramadan. Jauh. Soalan tadi daripada Da'i Ahmad, dia kata, Ustaz, bagaimanakah orang yang nak masuk dalam bulan Ramadan ni hati masih belum bersih? Tiba-tiba saya jawab wal asri. Pi ajak pula tengok ayat di atas. Pi ajak pula tengok jadual waktu sembahyang. Ustaz Kazim ni lain di soal, lain yang dijawab. Bodoh betul Ustaz Kazim ni. Sabar sat dulu. Saya nak ajak tuan-tuan melihat. Yang pertama, saya nak ajak tuan-tuan melihat apa? Kepentingan masa. Sebab itu, kepentingan masa, kita sentiasa dibalut oleh masa. Dan Allah jadikan kita untuk beribadat setiap masa. Sebab itu, kita ada kalender. Kalender kita adalah kalender yang menjadikan kita mengingati untuk beribadat.
Sekarang bulan Januari. Kak Som, apa ibadat bulan Januari? Cuba jawab. Januari. 1 Januari, Ustaz, New Year. Apa ada semayang New Year? Tak ada. Tapi cuba tanya, sekarang bulan apa? Rejab. Apa amalan bulan Rejab? Puasa, sedekah. Tuh. Sebab apa? Sebab nak masuk Ramadan. Bulan sekarang, kita dah panas hinjin dah. Bulan Rejab ni, panas hinjin dah. Besok puasa. Hari Khamis. Ustaz, besok bukan Teh Pusam ke? Ustaz suruh puasa bagi saya apa? Tak ada kena-mengena dengan Teh Pusam, Kak Som. Besok hari Khamis, sunat, puasa sunat. Tambah pula dibuat di dalam bulan Rejab, pahala berlipat kali ganda. Kalau dosa, berlipat kali ganda dosa. Maka orang kita diajar menghormati masa. Jangan biarkan masa ini berlalu. Nama dia apa? Rejab. Bulan Rejab, aku dah start persiapan untuk Ramadan. Alhamdulillah hari ni kita dah buat kempen semayang subuh macam semayang Jumaat. Ada yang datang semayang subuh 12,000 orang. Sampai kena 2 kali salin semayang subuh. Habis grup pertama, grup kedua pula. Persiapan nak buat semayang subuh berjemaah bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab hati kadang-kadang ada orang tak bersih. Buat masjid cantik-cantik macam ini, yang datang sembahyang subuh 5 orang. Apa nak jadi kita ni? 5 orang sembahyang subuh. Hai. Nampak tak? Bila kita buat kempen, jomlah sembahyang subuh macam Jumaat, yang datang 3,000 orang. Dia orang ni datang ni sembahyang subuh ke kerana Allah ke sebab nak ada breakfast? Sebenarnya kita tanya dekat orang ni, apa masalah engkau? Orang datang sikit pun kau komplain. Orang datang ramai pun kau komplain. Orang ini ada masalah hati. Serupalah bila datang bulan Ramadan, apa doa bulan Rejab? Apa doa bulan Rejab Ustaz Ahmad? Allahumma barik lana fi Rajabin wa wa Sya'ban Sya'ban wa balighna. Ramadan. Oh, Nabi tak pernah baca doa tu Ustaz Ahmad. Nabi tak pernah baca. Bid'ah tu. Ha? Bid'ah kata dia. Akhirnya tak baca doa. Abang dah masuk bulan Rejab, bacalah doa baru kok kita ni dapat berkat bulan Rejab. Nabi tidak pernah baca doa itu. Terus dia main TikTok. Cakap dekat dia, abang Nabi tidak pernah main TikTok bulan Rejab. Main TikTok boleh pula, doa bid'ah. Oh, hara betul. Akhirnya bila kita ada masalah hati, kita tak suka tengok orang beribadat. Kita jealous tengok orang beribadat. Akhirnya orang buat konsert dekat-dekat Ramadan. Dah baca Quran tak boleh, puasa bid'ah, beriktikaf bid'ah, semayang berjemaah subuh macam Jumaat tak boleh. Kita buat konsert lah. Bila kita kata janganlah buat konsert dekat Ramadan, hormatilah Ramadan. Kena hentam, diam, minta maaf, buat. Oh, apa nak jadi hari ni tuan-tuan? Allah jadikan kita ada masa. Allah jadikan kita ada had. Ada had. Jangan kamu jadikan masa kamu itu dalam keadaan kamu rugi. Alangkah ruginya kamu tak jadi orang beriman, tak jadi orang yang beramal soleh. Jadi kenapa kita hari ini tak suka beramal soleh? Bila datang Ramadan ya, Rejab, Sya'ban. Rasanya baru je puasa. Datang balik. Dia orang ni silap kalender ke apa? Silap kalender kata dia. Maknanya ini ada persoalan hati. Sebab tu Allah nak bersihkan hati kita. Allah jadikan pada kita setiap bulan ada benda untuk diingati. Setiap masa dan minggu ada benda untuk kita hayati. Tak lama lagi nak datang Isra' Mi'raj. Mari Isra' Mi'raj, ada pula ustaz kata Nabi tidak pernah sambut Isra' Mi'raj. Tak sambut pula. Lepas Isra' Mi'raj datang pula Sya'ban. Lagi sebulan nak masuk Ramadan. Sepatutnya lagi pecut. Tak.
nisfu Syaban. Nabi tak pernah baca Yasin malam nisfu Syaban. Tak baca pula. Malam tu main lato-lato, tak buat apa. Baca Yasin bid'ah, main lato-lato. Akhirnya kita masuk Ramadan dalam keadaan tak ada semangat. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan main bola, tak ada training. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan masuk Piala Asia, tak ada training. Tiba-tiba yang masuk lawan Piala Asia. Tak pernah lawan peringkat kumpulan, tak pernah masuk peringkat saringan, tak pernah masuk pun. Tiba-tiba masuk, terus main. Kalah 4-0. Tak pernah faham, tak faham sudah. Kalah 1-0, malam besok tak tahu pula berapa puluh kosong nak kena ni. Nak masuk Piala Asia ke Piala Dunia, training tuan-tuan. Fit. Makanan dijaga, badan dijaga, semua dijaga. Mental dijaga, fizikal dijaga. Nak lawan Piala Dunia. Tuan-tuan, tu Piala Dunia, tak menang pun tak apa, tak rugi apa pun. Untung pun tak untung apa pun kalau menang. Ni Ramadan. Ramadan bukan Piala Asia. Ramadan bukan Piala Dunia. Ramadan ni untuk hang. Hang nak masuk syurga. Nak lepas seksa kubur. Nak mati dalam kemuliaan. Ramadan. Macam-macam keistimewaan Allah offer pada kita. Siapa-siapa yang berpuasa, Allah bagi dia masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Mulut kita besok Allah Ta'ala bagi wangi lebih daripada bau kasturi. Pahala sunat dapat pahala wajib. Pahala wajib digandakan 70 kali ganda. Dalam dia pula ada Lailatul Qadar macam 1000 bulan. Sembayang ibadat dalam dia macam 83 tahun sembayang tanpa henti. Mana nak dapat? Hanya bulan Ramadan. Wal asri. Tunggu masa tu. Jangan biarkan masa itu berlalu. Berjaga-jaga tuan-tuan supaya tak terlepas Ramadan. Maka bermula daripada sekarang Rejab, bulan depan Syaban, kita dah mula mensiapkan hati kita supaya masuk dalam keadaan yang sangat istimewa. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah bersumpah demi masa. Demi masa. Allah bersumpah demi bulan. Ayat dia apa? Wal qamari idza talaha. Allah bersumpah demi matahari. Wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah demi waktu duha. Wadduha. Allah bersumpah demi waktu subuh. Wassubhi idza tanaffas. Lagi? Wal fajri wa layalin ashr. Ustaz Ahmad ni tuan-tuan dia hafal Quran. Saja nak try dia boleh tak? Saya main belasah tanya dia tak dapat jawab, dia punya pasal. Allah bersumpah dengan buah. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Watin. Wattini wazzaitun. Allah bersumpah dengan bukit. Wal jibala autada. Lagi? Wal jibala arsa. Lagi? Wattur wa kitabin Waturi mastur. Waturi sini. Allah bersumpah dengan Mekah. Wa hadzal baladil amin. Aku tak mau jadi ahli panel Ustaz Kazim, dia suka tanya mampu aku. Lepas ni siapa nak jadi moderator tak payah, dia suka tanya. Sebab Ustaz Ahmad tanya apa pun dia jawab. Allah bersumpah dengan bulan, bintang, Allah bersumpah dengan pokok, Allah bersumpah dengan bukit, Allah bersumpah dengan benda-benda yang bermanfaat. Ada satu je Ustaz Ahmad, Allah bersumpah dengan orang. Kalau Allah bersumpah dengan bulan, maknanya bulan tu hebat. Allah bersumpah dengan matahari, matahari tu hebat dalam kehidupan kita. Allah sumpah demi langit, langit tu hebat untuk kita. Allah pernah tak bersumpah dengan Quran? Wal Quranil Hakim. Surah apa tu? Yasin. Allah, hak datang malam ni semua hafal. Cuba baca tengok. Ya. Yasin. Wal Quranil Hakim. Allah, hafal semua dalam masjid ni. Demi Al-Quran yang bijak. Maknanya Al-Quran sangat penting. Ada Allah bersumpah dengan manusia? Ada. Satu-satunya ayat sumpah di dalam Al-Quran yang menggunakan manusia ialah surah Al-Hijr ayat yang ke-72. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
demi umur kamu, wahai Muhammad. Satu-satunya orang yang Allah sumpah menggunakan umur Nabi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Maknanya umur Nabi sangat bermanfaat untuk kita. Bila Ustaz? Hari dia lahir dah bermanfaat untuk kita. Sampai Allah sumpah demi umur Muhammad. Maknanya kita boleh sambut Maulidur Rasul. Tak jatuh bid'ah. Nabi Muhammad naik ke langit, Isra' dan Mi'raj. Umur Nabi Allah sumpah. Boleh kita ingat Isra' dan Mi'raj. Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Nuzul Al-Quran 17 Ramadan. Kita boleh sambut 17 Ramadan. Hari ini Nabi Muhammad tarikh dia terima ayat Quran. Nabi Muhammad pindah ke Madinah dalam bulan Rabiul Awal. Boleh kita sambut, ini dia perayaan hijrah Nabi ma'al hijrah. Segala benda yang berkaitan dengan Nabi, kita boleh buat. Ini, kenapa datang semayang tarawih? Nabi semayang tarawih di masjid, kemudian Nabi semayang tarawih di rumah, maka kita boleh semayang tarawih. Apa masalah dia? Jadi apa benda yang pernah diperbuat oleh Rasulullah, buatlah. Jadi jangan kita mandai-mandai tuan-tuan mengatakan yang nu tak boleh, yang ni tak boleh. Sebab apa? Nabi tak buat, Nabi tak buat. Kalau Allah dah bersumpah dengan hati, dengan umur Nabi Muhammad, maknanya kita bolehlah merayakan, meraihkan apa-apa perkara yang berlaku dalam hidup Nabi Muhammad. Cuma saya katakan tadi, bersihkan hati. Bila nak mari bulan Ramadan, aku nak bersihkan hati. Tuan-tuan tengoklah tang mana pun dalam masjid ni. Tuan-tuan tengok di situ, tuan-tuan akan tengok Nabi Muhammad. Tuan-tuan akan ingat Nabi Muhammad. Tuan-tuan tengoklah di mana pun, tuan-tuan akan ingat Nabi Muhammad. Tuan-tuan tengok dalam saf. Tuan-tuan ingat tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum semayang, Nabi Muhammad suruh sahabat merapatkan saf. Bila tuan-tuan tengok pada mimbar, tuan-tuan ingat Nabi Muhammad. Satu hari Nabi Muhammad naik atas mimbar. Nabi berhenti. Nabi nak baca khutbah, Nabi berhenti. Kemudian Nabi sebut amin. Nabi naik tangga lagi. Nabi berhenti, Nabi sebut amin. Nabi naik tangga lagi, Nabi berhenti, Nabi sebut amin. Kemudian Nabi baca khutbah. Habis Nabi semayang, Nabi tanya, engkau tahu tak kenapa aku naik tangga, aku berhenti. Aku naik tangga, aku berhenti. Aku naik tangga, aku berhenti. Aku sebut amin, amin, amin. Sahabat-sahabat kata Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Tadi waktu aku nak naik atas mimbar, Jibril datang. Jibril cakap pada aku, siapa-siapa yang ada mak bapak, siapa-siapa yang ada mak bapak, tetapi tidak mendapat keampunan daripada mak bapak dia, tak mendapat keredaan daripada mak bapak dia, orang itu adalah orang yang celaka. Nabi kata amin. Siapa yang ada mak, siapa yang ada bapak tapi jahat pada mak bapak dia, busuk hati dengan mak bapak dia, lawan mak bapak dia, orang ni celaka, kata Jibril. Yang kedua, naik di atas, Jibril kata, siapa-siapa yang sempat jumpa Ramadan, dia masuk dalam bulan Ramadan, dia keluar daripada bulan Ramadan, tidak mendapat keampunan daripada Allah, orang tu orang celaka, kata Jibril. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan adalah bulan untuk kita nak dihapuskan dosa. Banyaknya dosa kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menghapuskan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Nombor berapa kata? PGA 7315. Tolong ubah kereta. Ada orang nak keluar. PGA 7315 tuan-tuan. Pasukan Geraam insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih yang bahagia Datuk. Jadi kita tuan-puan dirahmati Allah, untuk mukadimah sebentar tadi, moga kita dapat sesuatu. Mukadimah pun 45 minit. Astagfirullah. Ya, berkaitan masa pentingnya kita jadi orang yang terus memberi manfaat. Pastikan umur-umur kita ini terus dimanfaatkan. Walaupun berbaki satu hari lagi kita nak mati,
kita berikan manfaat yang terbesar di dalam hidup kita. Andai kata kita diberikan masa 7 hari lagi untuk hidup, carilah jalan untuk kita bersihkan hati kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-puan dan rahmati Allah, kita nak teruskan perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan standby kita. Apakah persediaan kita untuk bertemu dengan Ramadan? Di antaranya juga adalah perkara yang perlu kita ambil perhatian di sini adalah sejauh mana kita mengerahkan kesediaan kita untuk bekerja sama. Setiap daripada kita Allah berikan kelebihan-kelebihan yang berbeza-beza. Lalu tuan-puan dan dirahmati Allah, pasti ada yang duduk di atas, pasti ada yang duduk di bawah. Pasti ada yang beri arahan, pasti ada yang mendengar arahan dan bersiap sedia untuk melaksanakan. Lalu dalam Al-Quran Allah memerintahkan dalam Al-Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tidak ada kebaikan yang lebih besar untuk kita bersama-sama bekerja sama melainkan ketika kita nak makmurkan bulan Ramadan ataupun ihya Ramadan ni tuan-puan dirahmati Allah. Jadi kita nak dengarlah apakah cadangan-cadangan yang bahagia Datuk untuk kita memakmurkan bulan Ramadan, kita bekerja sama, siapa yang diberikan amanah untuk beri arahan untuk menyusun gerak kerja, bagaimana cerita tu tadi dan bagaimana kita perlukan juga sokongan-sokongan daripada bawahan. Silakan. Baik, terima kasih Da'i Ahmad. Masih lagi kita membicarakan tentang surah Al-Asr. Tuan-tuan, kalau buka Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i kata kalau kau baca surah Al-Asr, kau hayati makna dia, kau tengokkan maksud dia, cukup untuk kau melayari kehidupan di atas dunia. Imam Syafi'i kata, ambil panduan daripada surah Al-Asri, selesai masalah. Jadi clear dah. Kau nak jadi orang untung, beriman, beramal soleh, bercakap benda yang benar, pesan memesan pada kesabaran. Confirm, baik. Jadi tuan-tuan, setiap Ramadan kita buat elok lah. Saya di sekolah saya, Datuk OBJ dah datang 2-3 kali lah. Kami bulan Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan, kami akan buat qiyamul lail. Setiap malam. Dan kami dah buat, masuk tahun ini ialah tahun yang ke-18. Kak Som, tahun yang ke-18 Kak Som. Setiap malam qiyamul lail bermula jam 4 pagi, habis jam 5 pagi. 5 pagi habis, turun, pergi sarapan, sahur. Habis sahur, masuk dalam balik, sembahyang subuh. Sejak 18 tahun yang lepas, saya mulakan dengan 16 orang. Sekarang tuan-tuan setiap malam duk ada dalam 3 sampai 400 orang. Agak-agak kalau tiap-tiap malam lah kita bangun qiyamul lail, jumpa tak Lailatul Qadar? InsyaAllah. Okey, sepanjang Ustaz buat setiap malam qiyamul lail selama 18 tahun, Ustaz jumpa tak Lailatul Qadar? Lailatul Qadar tu macam mana nak jumpa? Taklah macam pokok sujud ke apa ke, Ustaz tak jumpa? Tak pernah. Yang jadi imam tahun lepas, Ahmad jumpa ke pokok sujud? Tak juga. Yang saya pernah jumpa Ustaz Ahmad, pokok pisang. Pokok pisang. Daun pokok pisang tu yang warna hijau, yang pekat hijau tu, dia terkalih, dia ke belakang, yang hijau muda tu ke depan. Bukan sebatang pokok. Semua kebun pisang belakang sekolah saya. Pisang tu ada lagi tu? Kebun tu ada lagi? Tak tahu dah, mereka tebang lah aku, mana tahu. Pakat teriak lah opah-opah tu menangis. Ustaz, Lailatul Qadar ke Ustaz? Ya Allah! Duduk atas tangga, duduk menangis. Saya kata, makcik, kita suruh semayang, bukan suruh menangis. Pergi masuk semayang. Kalau itu Lailatul Qadar, saya tak tahu. Sebab saya tak nak jumpa pokok sujud. Kalau kita jumpa, Alhamdulillah lah. Macam Ustaz yang orang kata, Ustaz, air beku tu Ustaz jumpa tak? Yang tu sekali, air beku tu Kak nak sekali. Dalam pukul 4.30, saya masuk dalam pantry, buka peti air bahagian atas. Allah. Beku lah air dia. Sampai sekarang beku, Mat. Masya Allah. Yang mana faham, tak faham tu dah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang ni tuan-tuan boleh buat sendiri. Mana Ustaz dapat duit? Buat sahur percuma. Saya buka puasa percuma, sahur percuma. Mana Ustaz dapat duit? Tak tahu.
2 tahun pertama duit saya. 3 tahun pertama duit saya. Masuk sekarang orang sponsor. Masjid Batu Gajah pun kalau tiap-tiap pagi kita buat qiyamulai, tiap-tiap pagi bersahur, selera orang derma tuan-tuan. Sebab orang nak sedekah. Buat je pukul 4, habis pukul 5. Kadang-kadang saya buat 8 rakaat selepas isyak, tarawih. Sambung lagi 12 jam 4 pagi. Umum malam ni tarawih kita buat 8, lagi 12 kita sambung pukul 4. Pakat mari semua. Jadi macam-macam saya buat. Yang saya tak sediakan makan ialah makan tengah hari. Makan sarapan sahur dengan berbuka saya sediakan. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Jadi kita boleh buat imarah tuan-tuan, doa semayang, zikir, doa, berkat turun dalam kawasan kita. Yang tu tuan-tuan sendiri boleh fikir. Kita mempunyai DO di masjid kita mempunyai YDP di masjid kita, dia orang ni lagi cerdik, bijak-bijak semua. Macam mana cara nak imarahkan masjid kita? Yang saya nak cerita tentang surah Al-Asr. Kalau kau nak jadi orang hebat, nak kata persiapan yang terbaik, kau baca je surah Al-Asr. Ustaz, saya baca surah Al-Asr tak jadi apa pun. Sebab kita baca, kita tak tadabbur. Kita baca tapi kita tak faham. Imam Al-Qurtubi kata apa? Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia menafsirkan tentang Al-Asr. Kak Sun pernah dengar Abu Bakar As-Siddiq? Nah, sekarang bulan Rejab? Ya. Ada peristiwa yang berlaku pada Abu Bakar bulan Rejab? Ada. Abu Lahab, Abu Jahal, dia tengok Nabi Muhammad bercakap di atas tempat sa'i. Atas bukit sa'i, Safa dan Marwah. Bukit Safa tu. Hai orang-orang Mekah, aku nak bagi tahu pada kamu. Semalam aku pergi Masjid Al-Aqsa. Kemudian aku pergi ke langit. Dan sekarang aku mendapat wahyu turun ke dunia. Abu Lahab, Abu Jahal, Muhammad, ya, boleh tak kamu ulang balik apa yang kamu cakap? Aku nak panggil seluruh orang di Mekah mendengar apa yang kamu cakap. Boleh kamu ulang? Boleh. Tunggu sebentar, aku nak panggil orang. Oi, orang Mekah, datang ramai-ramai. Muhammad nak bercakap benda yang ajaib. Datang tuan-tuan, duduk di kaki bukit Safa. Muhammad, mulakan. Semalam saya pergi ke Masjid Al-Aqsa. Perjalanan saya ke Al-Aqsa menaiki buraq. Saya nampak itu, saya nampak ini. Kemudian saya dibawa naik ke Sidratul Muntaha, ke langit. Saya jawab ni dapat apa semua, turun ke bawah. Saya sampai sebelum subuh tadi. Orang Mekah Quraisy kafir tadi, apa cerita ni? Gila ke apa ni? Hei orang Mekah, kamu dengar ada apa kata Muhammad? Kamu percaya atau tidak? Tidak. Siapa dia? Gila. Mereka hentam Rasulullah. Jumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar, cuba tengok sahabat kamu. Adakah cakap turun ke langit semalam? Satu malam pergi ke langit. Cerita apa ni Muhammad ni? Kau percaya Abu Bakar? Apa jawab Abu Bakar? Kalau Muhammad cerita yang lebih hebat daripada itu pun aku percaya. Diam Abu Lahab. Kalau Muhammad menceritakan perjalanan dia lebih hebat daripada Isra' dan Mi'raj, aku percaya. Sebab Muhammad itu adalah benar. Abu Bakar di saat orang tak percaya pada Rasulullah, dia orang yang percaya. Nama dia As-Siddiq, membenarkan Rasulullah. Hebat. Jadi tuan-tuan, nak jadi orang hebat, jadi Abu Bakar. Wahai saudara-saudaraku, kita akan berjihad pada jalan Allah, berperang menentang musuh-musuh kita. Kita perlukan senjata, kita perlukan wang, kita perlukan makanan. Sesiapa yang nak bersedekah, berjihad, silakan. Abu Bakar balik ke rumah dia, bawa segala harta dia, letak depan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini seluruh harta saya bagi pada jalan Allah. Habis untuk anak kamu, isteri kamu,
Saya tinggalkan mereka pada Allah, pada Rasulullah. Saya tinggalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Seluruh hartanya dia bagi pada jalan Allah. Kak Som, suami kita pergi umrah bulan Ramadan. Panggil Tok Lebai main bang, panggil Tok Imam baca doa, nak pergi naik ke Baitul Abang. Kak Som tanya dekat suami, abang, 2 minggu abang pergi umrah, duit belanja tak ada ke? Aku tinggalkan engkau pada Allah dan Rasulnya. Agak-agak suami tu dapat apa? Kena smackdown tu. Dia buat macam tu kat lelaki dia. Apa abang? Ulang balik abang? Dia smackdown nama Allah. Abu Bakar tahap dia apa? Tahap dia tak ada siapa boleh challenge. Haram tuan-tuan berdoa ni. Ya Allah, jadikanlah aku iman sekuat iman Abu Bakar ya Allah. Mengatasi iman Abu Bakar. Tak boleh. Tak ada siapa boleh challenge dia. Kalau timbang berat dunia, berat isi dunia, nak dilawan dengan berat iman Abu Bakar, berat lagi Abu Bakar. Dia doa pada Rasulullah, dia doa pada Allah, ya Allah, berikanlah aku dapat menemani Rasulullah dalam peristiwa hijrah, ya Allah. Dia minta, tuan-tuan. Punyanya baik, tuan-tuan, Abu Bakar ni, iman dia, bila Nabi kata, aku ni Nabi, terus dia beriman kepada Allah. Tak ada petikai-petikai dah. Kalau kita nak jadi orang hebat, jadilah orang macam Abu Bakar. Selepas Abu Bakar, datang pula khalifah yang kedua, Umar Al-Khattab. Zaman Abu Bakar jadi khalifah, Islam tak berkembang. Sebab apa? Sebab ramai murtad bila Nabi wafat. Dia selesaikan masalah murtad. Dia selesaikan masalah orang tak nak bayar zakat. Tetapi bila datang Sayyidina Umar, masalah murtad selesai, masalah zakat selesai, Umar memulakan gerakan. Gerakan apa? Menghebatkan Islam, meluaskan Islam, menjadikan Islam sangat dominan. Sampai ke Afrika Islam datang. Sampai ke Iraq Islam pergi. Sampai ke China Islam masuk. Sampai ke Pakistan Islam sampai. India Islam sampai. Di bawah siapa? Di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Sampai ke Yaman. Dibesarkan wilayah dia. Maka bagaimana nak mengawal wilayah-wilayah yang begini besar? Umar memulakan sistem governor. Kamu dilantik jadi governor. Baik. Kamu tidak boleh memakai kuda yang bagus. Pakai kuda biasa je. Baik. Kamu tak boleh pakai pakaian yang bagus. Baik tuan. Kamu tak boleh pakai tepung yang diayak. Tepung yang diayak tak boleh makan. Makan tepung biasa. Nombor 4. Kamu tak boleh kunci pintu daripada rakyat. Rakyat nak mengadu masalah, sentiasa pintu buka 24 jam. Kamu boleh? Boleh tuan. Sila jadi governor. Tu dia tuan-tuan, syarat jadi governor di zaman Umar. Kuda tak boleh kuda yang bagus, main kuda bodoh Sama macam orang biasa. Baju pula tak boleh pakai baju lawa, pakai baju biasa Tepung pula makanan biasa, tak boleh mewah-mewah. Rumah pula pintu pagar apa tak ada supaya rakyat senang mengadu. Boleh kamu jadi governor aku? Boleh. Silakan. Ni pemerintahan di zaman Umar. Abu Hurairah duk mengajar tuan-tuan. Jubah dia ni Ustaz Ahmad, Abu Hurairah ni sahabat Nabi, jubah dia daripada kain cotton. Kain cotton. Dia miskin, jadi governor kain cotton. Umar tubuhkan SPR, siasat. Mana dapat duit beli kain jubah daripada cotton? Bayangkan tuan-tuan, Umar. Dia tubuhkan badan pencegah rasuah, siasat Abu Hurairah. Mana dapat duit? Beli kain cotton, seleh. Gaji berapa, anak berapa, perbelanjaan berapa, macam mana dapat duit? Rupa-rupanya Abu Hurairah meniaga. Meniaga apa? Kayu api dekat market. Governor jual kayu api. Untung beli jubah, kena siasat tuan-tuan. Bila mati Umar, nak sambung kontrak Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, tak mau. Aku kena soal dengan Umar pun aku tak boleh jawab. Macam mana aku nak jawab dengan Allah? Aku tak mau pegang. Ni zaman Umar. Dia buat apa? Malam-malam tak tidur. Dia tengok bola ke Ustaz? Dah. Malam-malam dia cari mana rumah orang miskin. Dia bagi makan. Dia pikui gandum.
masak. Mana dia rumah orang susah, mana dia orang miskin, tak ada siapa miskin. Dia cari, bukan orang miskin cari dia. Dia pergi cari. Ni Umar. Tuan-tuan nak jadi orang hebat, jadi macam Umar. Hebat tuan-tuan Saidina Umar. Setan lalu ikut situ, kebetulan bertembung dengan setan. Lari setan. Umar kat depan, aku tak mau tengok. Cuba tuan-tuan, kita lalu satu lorong, setan ikut situ. Agak-agak setan kata apa? Setan kata kat geng dia, jangan takut. Dia geng kita. Teruskan perjalanan. Dia geng kita, tuan-tuan. Umar Al-Khattab ni tuan-tuan, bila Nabi wafat, pengsan dia, bangun dia, buat keluar pedang. Siapa cakap Muhammad mati? Siapa cakap Muhammad mati? Siapa cakap? Oh, marah dia. Dia terlalu sayang pada Nabi. Saidina Umar kata, Saidina Abu Bakar kata, Umar, kalau kamu sembah Muhammad, Muhammad itu sudah mati. Tapi kalau kamu sembah Allah, Allah tak mati, Umar. Baru jatuh pedang dia. Punya sayang pada Rasulullah. Tahap dia macam itu. Punya dia pertahankan Islam. Dia nak pindah ke Madinah, dia bangun di tengah-tengah Masjidil Haram, Kaabah Mekah. Besok, Umar Al-Khattab akan pindah ke Madinah, jalan situ, pukul sekian-sekian waktu. Siapa yang nak tengok anak dia yatim, siapa nak tengok isteri dia janda, tolong halang perjalanan aku. Nak tengok anak yatim, isteri jadi janda, silakan. Dia pindah tuan-tuan, tak ada siapa kacau dia. Pasal apa? Pasal mereka tahu dia terlalu menyayangi Islam, dia terlalu beramal, maka Allah Ta'ala berikan kehebatan kepada dia. Tuan-tuan, ada satu lagi sahabat Nabi, Uthman Ibnu Affan. Kak Leha ada menantu, namanya Ruslan. Contohlah, contoh. Nama Ruslan, menikah dengan anak sulung. Anak sulung kita nama Intan. Satu hari Intan mati bersalin. Menantu kita pun jadi duda. Kita pula ada anak dara nombor 2. Tak kahwin lagi. Kita pun jumpa dengan Ruslan. Lan, Intan tu dah mati. Kamu ambil lah adik Intan tu, si Rafi'ah tu. Mak izinkan kamu kahwin dengan Rafi'ah. Nama dia Salim Tika. Lepas kak dia mati, ambil adik pula. Berapa ramai di kalangan kita yang nak buat macam tu? Ada nak bagi menantu kahwin dengan anak nombor 2? Ada. Semua bergaduh tunduk, berat. Menantu tak boleh pakai punya. Tak guna punya menantu hantu. Eloklah anak saya mati pun tak ada lah saya jumpa menantu dia, tak pakai punya menantu. Raya pun tak balik. Jangan kata raya Tai Pusam, Ponggel pun tak balik Ustaz. Dah lah panas baram, malas pula tu, kerja duduk tidur je. Anak saya buat kerja semua, dia duduk tidur lah. Ni anak saya mati, saya nak bagi anak nombor 2. Tak rak pasal lah, tak rak pasal lah. Yang tu banyak tuan. Nabi Muhammad, menantu dia siapa? Uthman bin Affan. Anak Nabi mati, isteri Uthman mati. Nabi kata, Uthman, ni ada anakku nombor 2, hang nikah pula dengan anak aku. 2 kali menantu. Sampai anak yang nombor 2 pun meninggal, tak ada dah anak Rasulullah, habis dah. Kata Rasulullah apa? Kalaulah aku ada lagi anak perempuan, nescaya aku kahwinkan dengan kau. Pasal apa? Pasal apa? Pasal baik. Jadi abang-abang, nak jadi baik, kena tengok Uthman. Duit banyak. Tapi dia buat benda yang betul pada duit dia. Dia tengok orang Islam beli air daripada orang Yahudi. Orang Islam duk beratur lah, beli air pada telaga Yahudi. Timbang, dapat air berduit, pakai duit. Kalaulah Yahudi tubuh racun dalam telaga tu, mati kita. Apa dia buat? Dia beli telaga